Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana eksperimen mengkaji kesan panjang konduktor terhadap rintangan elektrik dijalankan. Eksperimen ini merupakan amali 2 bagi modul 2 elektrik untuk pelajar 2 DVM semester 3 College Vocational Tawau. Tajuk ini juga diajar dalam subjek fizik tingkatan 5 bab 3 elektrik. Bagi pelaporan amali, kita mulakan dengan penulisan tujuan, iaitu tidak lain dan tidak bukan ialah untuk mengkaji kesan panjang konduktor terhadap rintangan elektrik. Di sini, kita boleh lihat pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas dinyatakan. Apakah hipotesis untuk eksperimen ini? Hipotesis ini adalah jangkaan awal sebelum eksperimen dijalankan. Boleh jadi benar, boleh jadi salah. Sekali lagi, kita kaitkan hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Dalam eksperimen ini, hipotesisnya adalah semakin bertambah panjang konduktor, semakin bertambah rintangan elektrik. Pemboleh ubah terdiri daripada 3, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas boleh diperolehi daripada tujuan, manakala pemboleh ubah dimalarkan terdiri daripada faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan elektrik yang lain selain daripada faktor panjang konduktor. Harus diingat, bahan dan radas yang digunakan untuk mengukur pemboleh ubah dimanipulasi iaitu panjang konduktor dan pemboleh ubah bergerak balas wajib dinyatakan. Untuk menentukan panjang konduktor, kita memerlukan pembaris meter. Manakala untuk menentukan rintangan elektrik, kita perlu mencari nisbah beza keupayaan terhadap arus atau V per I. Oleh itu, kita perlukan voltmeter untuk mengukur beza keupayaan dan ammeter yang berfungsi untuk mengukur nilai arus. Rajah menunjukkan susunan radas skematik yang perlu disediakan. Perhatikan pemasangan ammeter dan voltmeter. Ammeter mesti dipasang secara sesiri, manakala voltmeter dipasang secara selari di dalam litar tersebut. Kedua-dua alat tersebut tidak akan menunjukkan bacaan sekiranya pemasangannya salah. Kaedah adalah seperti yang tertulis. Bagaimanapun, bagi tujuan penulisan laporan, pelajar perlu menukarkan kesemua kaedah ke dalam ayat pasif. Ayat pasif dihasilkan adalah dengan meletakkan imbuhan di hadapan setiap kata kerja. Contoh ayat pasif bagi kaedah pertama adalah rajah seperti di atas disediakan. Berikut merupakan radas dan bahan yang telah siap disediakan. Kita mulakan dengan panjang dawai sebanyak 5 cm dan didapati voltmeter memberikan bacaan sebanyak Langkah berikutnya diulangi dengan panjang dawai 10 cm dan didapati voltmeter menunjukkan bacaan sebanyak Seterusnya dengan panjang dawai 15 cm.
20 cm dan akhir sekali dawai konduktor sepanjang 25 cm. Catatkan pemerhatian ke dalam jadual dan kirakan nilai rintangan melalui rumus R sama dengan V per I. Harus diingat, bilangan titik perpuluhan haruslah konsisten, iaitu sebanyak 1 tempat perpuluhan. Lukiskan graf panjang konduktor melawan rintangan elektrik. Pastikan skala bagi kedua-dua paksi adalah seragam. Plotkan titik-titik pada graf. Akhir sekali, gariskan garis lurus terbaik seboleh-bolehnya yang melalui setiap titik. Jika tidak boleh, garis lurus itu hendaklah seimbang di antara titik-titik yang diplotkan. Langkah berjaga-jaga. Langkah berjaga-jaga yang pertama adalah pastikan tangan kering untuk mengelakkan daripada terkena rinjatan elektrik. Tangan yang basah dapat mengalirkan arus elektrik. Yang kedua, suis hendaklah dimatikan sebaik bacaan voltmeter diperolehi. Apabila suis tidak dimatikan, dawai akan menjadi panas dan ini akan mempengaruhi rintangan. Dan yang ketiga, voltmeter hendaklah dipasang secara selari, manakala ammeter dipasang secara sesiri. Voltmeter dan ammeter tidak akan memberikan sebarang bacaan sekiranya tidak disambungkan dengan betul. Berdasarkan graf panjang konduktor melawan rintangan elektrik, didapati bahawa rintangan elektrik bertambah apabila panjang konduktor bertambah. Oleh itu, hipotesis adalah diterima. Semoga perkongsian video ini bermanfaat kepada pelajar semua. Sekian dan terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video akan datang dan bye!